Video kali ini cikgu membawa tajuk seramik bagi tingkatan 2. Mengapa gadis antara tajuk yang cikgu sudah upload di YouTube, iaitu video PDPC, PSP, dan juga ini untuk ulang kaji tajuk perbincangan, ada seni lukisan, ada perbincangan, ulang kaji. Harap bermanfaat kepada semua. Tahukah anda setiap kaum mempunyai seni seramik yang berbeza dengan maksud yang tersendiri. Contohnya cawan seramik untuk orang Cina, apa fungsi dia, apa makna dia, iaitu cawan seramik ini digunakan semasa dalam majlis perkahwinan, iaitu upacara teh untuk bagi angpau. Seramik bagi kaum Melayu iaitu lebih terkenal dengan seramik bentuk buah labu, terenang dan juga buyung, yang biasanya rekaan seramik bentuk labu ini adalah ilhamkan daripada tanaman buah labu, iaitu berfungsi untuk menyimpan air. Akan tetapi pada masa sekarang ini juga digunakan sebagai hadiah, untuk hadiah kepada rakan ataupun saudara mara, dan selain dari itu juga sebagai hiasan, sebab keunikannya. Produk itu seperti labu panai, labu keruhu, labu lepap, labu tela, labu pucung, labu beruku halus dan juga labu pucung. Ini biasanya mereka mengaplikasikan motif, motif ataupun rakam hias itu berdasarkan tumbuh-tumbuhan di alam sekeliling dan juga corak geometri tumbuh alam, iaitu motif dari tumbuhan seperti pucuk rebung dan juga bunga canggih. Corak pula adalah menggunakan corak geometri, iaitu bulatan ke, segi empat ke, segi empat tepat ke dan sebagainya lah. Itu corak geometri digabungkan. Tumbuh-tumbuhan ini, motif tumbuh-tumbuhan boleh digabung dengan corak geometri, jadi akan hasilkan rakam hias yang menarik. Ini adalah contoh labu sayong, terenang dan juga buyung. Masing-masing mempunyai fungsi yang tertentu. Bagi kaum Cina pula lebih terkenal dengan seramik pinggan mangkok, pausu, jak air, pemegang colok. Pemegang colok ini adalah untuk menyimpan colok untuk upacara sembahyang. Dan produk seramik tersebut juga menggunakan porselin dan berbelis. Jadi nampakkan produk itu sangat cantik, mempunyai motif fauna dan juga flora. Contoh produk ialah seperti pinggan yang miawe, iaitu penggunaan warna yang berbagai, berwarna-warni dan juga moden, menjadikan pinggan ini sangat mahal. Bagi kaum Cina pula, motif naga sentiasa digunakan ataupun diaplikasikan dalam produk seramik, sebab kepercayaan dan adat mereka ini, motif ini melambangkan kekuatan, kebaikan dan juga pelindung. Bukan sahaja motif naga itu dia jadi rakam hias kepada seramik Cina, tetapi juga digunakan untuk hias tempel. Kita dapat lihat di tempel itu juga ada mempunyai motif naga-naga atas sebab falsafah mereka. Seterusnya ialah motif ikan koi, iaitu dipercayai membawa keuntungan dan juga mampu membuat pemiliknya senang.
Bagi kaum India pula, iaitu lebih terkenal dengan periuk, lampu minyak, bekas kemayan lah untuk sembahyang. Dan fungsi periuk ialah untuk menyimpan nasi, susu, merdeka, air dan rempah. Selain dari itu juga sebagai alat untuk menyediakan ubat tradisional, perayaan Hindu, perkahwinan, penggunaan dan juga sebagai alat muzik. Okay, ini adalah contoh periuk untuk menyimpan nasi, air susu, mentega dan rempah. Dan periuk ini boleh digunakan untuk memasak ataupun memasak kari. Bunga teratai itu adalah melambangkan kesucian, kebenaran dan keindahan. Biasanya mereka akan menggunakan motif inilah untuk ragam hias selamit orang India. Seterusnya kita tengok standard kandungan, iaitu seperti biasa anak murid kena memahami prinsip asas seramik dalam bidang seni kraft, kemudian eksplorasi dan aplikasi teknik seni seramik yang sudah dipelajari, kemudian membuat penjahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan akhir sekali ialah penghayatan terhadap hasil produk seni seramik dengan menggunakan bahasa seni visual. Prinsip asas seni seramik iaitu kita lihat ada kepelbagaian jaringan mencipta karya yang menarik, iaitu di atas permukaan seramik diaplikasikan jalinan, jalinan yang menggunakan unsur seni, iaitu garisan menimbulkan jalinan. Di mana kita ulikan tanah lingkaran berbentuk panjangan, kemudian kita cantumkan tanah lingkaran tersebut untuk menimbulkan jalinan timbul dan juga jalinan sentuh. Seterusnya ialah penegasan titik fokus atau penumpuan pada bahagian tertentu sahaja. Kalau kita lihatkan bahagian terbitan ini, ada satu bahagian dia jadi penegasan ataupun tumpuan, mempunyai warna mempunyai warna dan juga motif lingkaran, berbeza daripada lingkaran yang rata di sebelah kiri ini. Jadi bahagian yang berwarna dan berbentuk belatan kontra dengan bahagian yang lingkaran yang mendatar ini kita kata sebagai fokus ataupun penentuan. Kalau kita lihat ini, dia punya lingkaran itu sama sahaja diulangkan, tetapi tidak ada kontra warna. Tidak ada kontra warna. Dia hanya ada urangan saiz, urangan motif dengan saiz yang besar dan kecil. Dia tidak ada satu tumpuan, melainkan di tengah-tengah ini ada satu motif yang berbeza, maka dia mempunyai penumpuan. Prinsip asas seni seramik, prinsip asas seni seramik juga lihat dari segi kesatuan. Apa maksud kesatuan? Kesatuan ini mempunyai tema yang sama. Satu set minuman ini mempunyai tema yang sama, iaitu set minuman. Begitu juga yang ini, satu set hiasan. Walaupun bentuk berlainan tetapi tajuk yang sama. Kita lihat keseimbangan simetri dan tidak simetri pada karya. Kalau simetri, kita letak garisan tengah-tengah di sebelah kiri dan kanan adalah seimbang, sama. Ini pun sama. Kita tengok yang ini. Yang ini kita kata tidak simetri, sebab bila kita buat satu garisan di tengah-tengah, di mana kiri kanan adalah berlainan rupa dia. Jadi tidak seimbang. Di sini bahagian ini ada dia punya pemegang, sedangkan di kanan ini kosong, tidak ada. Prinsip asas seni seramik seterusnya ialah kajian tentang kontra dari aspek rupa, bentuk, warna dan jalinan. Penduduk ini adalah seramik tetapi dia ada kontra warna. Ini warna lain daripada yang di belakang ini, dan juga mempunyai jalinan, kontra jalinan.
Seterusnya ialah kontra dari aspek rupa, bentuk dan jalinan. Kita lihat ini bentuk dia hampir sama, tetapi cuma bahagian yang ini sahaja yang kutip ini dia punya bentuk ada lain daripada yang lain, jalinan juga lain, dan juga rupa dia lain dari yang lain. Okay? Pengulangan unsur garisan menghasilkan irama dan pergerakan. Ya, kita ulangkan garisan ini, kita ulangkan garisan ini, kemudian dengan garisan yang bengkok ini boleh menimbulkan pergerakan dan irama. Begitu juga yang ini, seperti gelombang air. Okay? Gelombang air yang menimbulkan ilusi pergerakan dan juga irama. Jenis-jenis seni seramik yang boleh dibahagi kepada seni seramik tradisional dan juga seni seramik contemporary. Okey, kita lihat seni seramik tradisional, iaitu bahan yang digunakan ialah tanah liat dan juga air. Jadi seramik tradisional digunakan untuk kegunaan harian kebudayaan dan hiasan. Kegunaan harian seperti untuk bekas untuk menyimpan air. Kebudayaan ialah berfungsi untuk upacara teh ke Cina ke, untuk kawan Cina, iaitu dalam majlis perkahwinan ataupun upacara untuk sembahyang, okay, dan juga sebagai hiasan. Contoh seni seramik tradisional seperti labu sayong, tembika terenang dan juga tembika mambung. Seni seramik contemporary iaitu lari daripada ikatan tradisional di mana satu produk seramik yang telah dicipta, dicipta dan diubahsuaikan dari segi bahan ke, dari segi rakam hias ke, dia akan menjadi satu produk baru iaitu seni seramik contemporary. Okay. Jadi seni seramik contemporary ialah gabungan bahan seramik dengan berbagai bahan lain seperti logam ke, perak ke, rotan ke, tali dan juga kayu. Okay. Dia nampak lebih moden lah. Seramik jenis ini juga merangkumi barangan perhiasan diri seperti perhiasan rumah dan juga pejabat. Cara pengerjaan tanah liat menggunakan peralatan moden seperti mesin pemutar dan juga mesin penyisa tanah. Okay. Dan manakala danau gas ataupun elektrik digunakan dalam proses pembakaran, mereka bentuknya juga lebih moden dan juga pelbagai, dan kebanyakan hasil seramik ini bergeris dan nampak berkilat. Jadi adalah contoh jenis-jenis seni seramik contemporary. Teknik pembentukan seni seramik iaitu boleh dibahagi kepada dua, bahagian binaan tangan ataupun gunakan acuan. Untuk teknik-teknik binaan tangan yang utama ialah boleh gunakan teknik picit, teknik lingkaran, teknik kepingan dan juga teknik lempar alim. Teknik-teknik binaan tangan memerlukan tanah liat diuli terlebih dahulu hingga menjadi dough yang padat. Okay. Tujuan ialah untuk membuang angin supaya semasa pembakaran itu tidak cepat pecah ataupun retak. Okay. Ini adalah teknik lempar alim menggunakan mesin pemutar. Yang ini ada teknik lingkaran di mana kita menguli, lepas menguli tanah kita uli berpanjangan, okay, supaya tanah itu tanah lingkaran berpanjangan, kemudian kita akan cantumkan tanah lingkaran tersebut. Okay. Sebenarnya di bawah ini ada satu tapak bulat yang sudah dibina, kemudian kita akan cantumkan dari bawah sampai ke atas mengikut bentuk yang dirancangkan. Biasanya kita juga menekankan dalam konsep keseimbangan. Jangan buat yang bahagian bawah ini terlalu kecil, bahagian atas itu besar, tapi dia akan runtuh sebab kurang pengukuran dia dan juga keseimbangan.
teknik kepingan iaitu kita uli tanah dan buat dia merata. Okay. Lepas itu kita potong, keluarkan kepingan tanah tersebut gunakan pisau wali. Lepas itu baru kita cantumkan kepingan tanah liat ini, okay, gunakan slip tanah ataupun gam tanah, okay, supaya dia dilekat. Ada satu rahsia lagi iaitu sebelum lekat, di mana tepi-tepi kepingan tanah ini kena buat jalinan, okay? Baru dia boleh lekat antara satu sama lain dengan baik. Seterusnya ialah teknik acuan, di mana pengusaha perlu memeliharkan acuan, okay? Menggunakan acuan. Lepas itu barulah dia tuangkan tanah liat itu di bawah acuan untuk membentukkan bentuk-bentuk yang mereka sudah sediakan. Okay, ini ada contoh. Ini adalah contoh acuan untuk labu sayur. Okay, ada dua. Bila sudah kering, mereka akan buka lah. Jadi siaplah untuk labu sayur yang menarik tersebut. Dan fungsi seni seramik ada 3. Pertama, untuk hiasan dan peralatan domestik. Nombor 2 untuk aksesori, dan juga nombor 3 ialah untuk upacara kebudayaan. Okay, untuk hiasan dan peralatan domestik kita lihat oleh sebagai hiasan di atas meja di ruang tamu ataupun sebagai alat untuk tanaman indoor plants ataupun untuk teh, untuk kita minum teh. Okay. Dan seterusnya aksesori itu di mana kita juga boleh lihat di pasar malam ke ataupun kedai-kedai tertentu, dia ada jual aksesori berdasarkan bahan seramik, di mana bahan seramik ini digunakan untuk membuat gelang ataupun hiasan-hiasan untuk wanita. Seterusnya ialah untuk upacara kebudayaan. Contohnya orang Kristian, dia sediakan convenient, okay? Dan juga upacara teh bagi kaum Cina dalam majlis perkahwinan. Okay, jadi lepas pengajaran cikgu nak bagi satu tugasan, iaitu hasilkan palsu hiasan seramik dengan teknik lingkaran. Okay, ini adalah aktiviti buat seramik gunakan teknik lingkaran, di mana ini adalah contoh yang cikgu buat semasa cikgu berada di universiti lah, iaitu kerja khusus. Dan bahan dan alat yang perlu disediakan ini ialah alat dan bahan umum sebenarnya ada. Okay, untuk menghasilkan karya seramik dengan teknik lingkaran, iaitu kita pertama kita perlu uli tanah untuk buang angin dia. Okay, kita uli tanah betul-betul. Lepas itu kita tanah liat itu digelek dengan tangan menjadi lingkaran panjang dan dilingkar membentuk tembikar. Lepas siap lingkaran tanah tu berbentuk panjang, kita akan sambunglah, okay, satu demi satu dari bawah ke atas. Dan bila kita sambung, kita sentiasa sapu selip tanah supaya ia boleh gam antara satu sama lain dengan betul. Okay, ragam hias. Seterusnya langkah 4 ialah kita buat ragam hias. Katakan saya dapat ilham dari kulit kerah, jadi saya boleh buat ragam hias kulit kerah di atas permukaan seramik saya. Okay. Yang ini adalah selip tanah liat. Okay. Biasa kita gam ragam hias itu dengan badan seramik tersebut. Okay, langkah ini adalah karya seramik yang sebenarnya yang sudah dihasilkan. Kita tunggu dia kering, kemudian akan hantar untuk dibakar.
Okey, ini adalah danau yang digunakan untuk membakar seramik, biasanya mempunyai suhu dan darjah Celsius yang tertentu.